Buletin 1.30 bersama saya Azaria Tagayam. Tajuk utama tengah hari ini. Ahli PKR diseru tingkatkan kualiti kepemimpinan. Dua remaja maut, seorang parah, motosikal bergesel lori tangki. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua remaja maut manakala seorang cedera selepas motosikal ditunggangi bergesel dengan lori tangki minyak di Jalan Bukit Rambai, Tangga Batu, Melaka awal pagi tadi. Nahas kira-kira jam 3.45 pagi itu membabitkan 3 motosikal dan sebuah lori tangki. Ketika kejadian, lori berkenaan dari arah Bukit Rambai menghala ke Tangga Batu. Dua motosikal dari arah yang sama dipercayai cuba memotong namun gagal dan bergesel dengan lori menyebabkan mereka jatuh. Pada masa sama, sebuah motosikal lain dari arah bertentangan tidak sempat mengelak lalu merempuh dua mangsa terbabit. Muhammad Nazri Ramli dan Muhammad Rosha Muhammad Bani masing-masing berusia 16 tahun maut di tempat kejadian akibat parah di kepala. Seorang lagi penunggang motosikal, Amir Amirul Muhammad Fauzi, 18 tahun, patah peha dan tangan kanan. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Melaka untuk bedah siasat. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Afzan Nizar Ahmad mengesahkan kejadian. Siasatan lanjut masih dijalankan. Biar masuk penjara kerana perjuangan keadilan dan demokrasi, jangan sesekali masuk penjara kerana salah guna kuasa. Kata-kata itu dilafaz oleh bekas Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK, Nik Nazmi Nik Ahmad, sebagai peringatan kepada semua anggota PKR agar jangan alpa dan lekam walaupun Pakatan Harapan kini menjadi kerajaan persekutuan. Kita semua di depan, sama ada di peringkat pimpinan, di peringkat anggota, di peringkat reformis. Seperti ketua umum kita, ada yang terpenjara, ada yang masuk lock up, ada yang hilang kerja dan sebagainya. Kalau dulu kita masuk kerana sebab politik, saya tidak mahu lagi. Ya, kita selepas ini kalau masuk pula nanti sebab salah guna kuasa dan sebagainya. Angkatan Muda Keadilan dan juga Pemuda Harapan. Beliau turut menyuarakan pendapat proses pemilihan terus yang diamalkan pada semua peringkat parti hanya perlu dilakukan untuk jawatan kanan sahaja. Ini kerana kaedah pengundian terus semua peringkat terbukti menimbulkan pelbagai masalah dan mewujudkan perasaan tidak puas hati semua pihak. Dalam ucapan terakhirnya sebagai Ketua AMK, Nik Nazmi turut mengingatkan sayap agar terus menjadi barisan paling hadapan dalam memperjuangkan hak golongan muda di negara ini. Pemuda Harapan yang saya pimpin berada dalam keadaan yang baik. Kepada yang memegang jawatan dalam kerajaan, kualiti kepemimpinan perlu ditingkatkan untuk menjadikan PKR sebuah parti yang digeruni. Mesej itu disampaikan Zuraida Kamarudin dalam ucapan penggulungannya sebagai Ketua Wanita PKR pada Kongres Nasional PKR sebelum menyerahkan tugas memimpin pergerakan wanita kepada Haniza Muhammad Talha yang dipilih sebagai Ketua Wanita PKR baru bagi penggal 2018-2021. Kerana kita sudah jadi parti kerajaan, maka kualiti anggota kita juga harus kita tingkatkan kepada kualiti anggota yang memimpin kerajaan yang ada. Saya minta anggota-anggota parti di peringkat akar umbi, cabang, ranting dan semuanya memahami, menghadami polisi-polisi kerajaan agar dapat membantu kami yang duduk dalam kerajaan sekarang menyampaikan hasrat, menyampaikan pembaharuan dan mereformkan kerajaan yang ada dan mereformkan kementerian-kementerian yang ada dan juga mereformkan kaki tangan kerajaan yang ada sekarang ini.
Assalamualaikum. Katanya anggota PKR perlu merapatkan saf dan bersatu memperkukuhkan parti. Peranan wanita ujarnya diiktiraf apabila menerusi pemilihan PKR, 17 daripada 31 wanita yang bertanding jawatan ketua cabang memenangi jawatan berkenaan. Zuraida yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan turut berikrar mahu memastikan 30% golongan wanita bakal menduduki kerusi majlis untuk membuat dasar dan keputusan selain meningkatkan martabat wanita di negara ini. Rafizi Ramli berkata beliau memutuskan untuk tidak membuat rayuan terhadap keputusan pemilihan PKR kerana ingin melindungi Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada kritikan. Rafizi yang tewas dalam pemilihan parti kepada Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bagi merebut jawatan timbalan Presiden turut melahirkan rasa kecewa kerana ada pihak yang memperlekehkan usaha mengangkat Datuk Seri Anwar yang juga Presiden baru PKR sebagai bakal Perdana Menteri ke-8. Saya ingin melahirkan kadang-kadang rasa sedikit kecewa. Saya perhatikan ada perbincangan di dalam WhatsApp, ada posting di dalam Facebook kadang-kadang oleh pimpinan kanan parti sendiri yang memperlekehkan usaha mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-8. Ada yang mengulangi kononnya masa Datuk Seri Anwar sudah berakhir. Ada yang kata masa untuk yang baru. Ada yang kata macam-macam. Berbeza pendapat yang lain boleh, saudara-saudari. Berbeza pendapat sehingga merendah-rendahkan dan memberi ruang kepada orang di luar untuk menyerang parti dan menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri yang ke-8. Yang itu saya minta hentikan. Hentikan segera, saudara-saudari. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan dalam amanat terakhirnya sebagai naib Presiden Parti pada Kongres PKR ke-13 di Shah Alam. Jumaat lalu, Rafizi dalam satu kenyataan akur kepada Datuk Seri Azmin dan tidak akan membuat rayuan untuk pemilihan semula demi kebaikan parti. Dan untuk perkembangan lanjut Kongres Nasional PKR ke-13 yang sedang berlangsung di Shah Alam, Selangor, kita terus bersama wartawan Syahira Izzati Yaakob di lokasi. Silakan Syira. Ya, Zaria, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selesai sudah sesi penggulungan bagi ketua-ketua sayap naib-naib Presiden dan juga timbalan Presiden pagi tadi. Dan dalam sesi penggulungan tadi, pelbagai perkara disentuh. Antaranya adalah kepimpinan, kebajikan, silaturahim dalam parti, reformasi, perjuangan parti dan sebagainya antara yang menjadi inti parti penggulungan yang menjadi fokus. Dan bagi mendapatkan perincian perjalanan Kongres, bersama saya kini adalah mantan timbalan Ketua AMK Dr. Afif Bahardin bagi mengulas dengan lebih lanjut. Assalamualaikum Dr. Sihat. Alhamdulillah sihat. Salam informasi. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami di TV3. Baik Doktor, bagaimana agaknya Doktor melihat dengan perjalanan Kongres dan juga secara keseluruhannya ucapan penggulungan yang telah pun disampaikan? Alhamdulillah perjalanan Kongres berjalan dengan lancar, kehadiran perwakilan yang sangat ramai dan dengan semangat yang tinggi. Dan saya percaya kalau kita dengar pada ucapan-ucapan penggulungan pagi ini, majoriti pimpinan yang telah berucap, naib-naib Presiden, timbalan Presiden sendiri, Datuk Seri Azmin Ali telah menggesa ke arah penyatuan dan juga pasca pemilihan ini untuk bergerak bersama-sama, bertindak sebagai anggota parti yang matang dan juga pemimpin-pemimpin di setiap peringkat untuk menyampaikan mesej-mesej perpaduan sebagai anggota Parti Keadilan, sebagai keluarga besar Parti Keadilan Rakyat. Dan saya percaya inilah mesej yang akan bergema ke seluruh negara. Proses pemilihan yang panjang ini 9 minggu, pastinya ada suka dan dukanya. Tapi saya yakin kematangan anggota di bawah akan dapat membawa semula keadilan ke satu tahap yang lebih tinggi dan lebih baik sebagai bukan hanya parti di dalam Pakatan Harapan, tapi yang paling penting parti terbesar di dalam kerajaan yang memerintah pada hari ini. Baik, umum sedia maklum bahawa petang nanti bakal dijadualkan berlangsungnya ucapan sulung Presiden baru PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi pihak doktor sendiri, apa agaknya harapan terhadap ucapan beliau dan kepimpinan baru PKR? Pertamanya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana akhirnya
selepas 20 tahun keadilan ditubuhkan, kita benar-benar dapat mengangkat beliau sebagai Presiden Parti Keadilan Rakyat. Dan saya juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia kerana pada 9 Mei lepas mereka telah memilih untuk melakukan perubahan ini dan memungkinkan kami keadilan untuk mengangkat Datuk Seri Anwar sebagai Presiden. Harapan saya sebagai anggota, terutamanya daripada Pematang Pauh sendiri, berharap Datuk Seri Anwar akan dapat memimpin parti ke satu tahap yang lebih baik, dapat mengangkat perjuangan idealisme reformasi ini ke satu peringkat yang lebih tinggi, dan saya yakin Datuk Seri Anwar juga akan sebagai Presiden yang baru akan menyusun supaya semua anggota parti, baik pimpinan dan juga akar umbi, untuk bersatu hati mengukuhkan kedudukan keadilan, menggerakkan gerak kerja kita dengan lebih baik untuk merealisasikan agenda reformasi yang diperjuangkan. Dan saya yakin fokus lepas ini adalah untuk kita berhadapan dengan pilihan raya kecil di Dun Rantau. Dan selepas itu, tidak berapa lama jarak selepas itu, yang pasti akan kita hadapi adalah pilihan raya negeri Sarawak, yang mana keadilan saya yakin ada peranan yang cukup besar untuk dimainkan dalam pilihan raya negeri Sarawak yang akan datang. Terima kasih Dr. Hafif kerana sudi bersama dengan kami. Baiklah, ketika ini Kongres sedang berhenti berehat seketika dan akan sambung kembali dengan keputusan mahupun senarai keputusan kepimpinan baru bagi penggal 2018-2021. Seterusnya dengan ucapan sulung Presiden baru PKR, apa agaknya yang akan disampaikan oleh beliau? Teruskan bersama kami di TV3. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari DICC ini. Apa kata kita kembali bergabung bersama Azaria Tagaya di Sri Pentas. Azaria, silakan. Baik, terima kasih Syira langsung dari Shah Alam. Kita ke laporan seterusnya. Malaysia akan terus memperjuangkan perdagangan bebas yang adil bagi melindungi kepentingan negara membangun. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata tidak mengherankan apabila negara maju mahu perdagangan bebas atau dunia globalisasi kerana idea itu asal daripada mereka dan dipengaruhi oleh syarikat multinasional yang memiliki banyak produk. Kita harus ingat cadangan free trade ini, globalized world dan macam-macam lagi idea datangnya daripada negara maju, dan negara maju pula dipengaruhi oleh industri dan perniagaan besar-besaran. Jadi mereka ingin mendapat pasaran yang lebih luas, termasuk di negara-negara yang kurang maju. Tetapi negara yang kurang maju tidak dapat bersaing dengan mereka. Dengan itu, dan mereka pula mempunyai lebih banyak produk daripada kita. Realitinya, kata Tun Dr. Mahathir, kebanyakan syarikat dari negara maju ingin mendapatkan pasaran yang lebih luas, termasuk di negara yang kurang maju. Justru negara yang kecil dan tidak membangun bimbang untuk menyuarakan pandangan kerana khawatir dengan ancaman negara membangun. Ia membolehkan negara maju dapat melakukan apa cara yang mereka mahukan bagi mencapai matlamat mereka. Tun Dr. Mahathir sebelum itu menghadiri hari kedua mesyuarat pemimpin ekonomi APEC ke-26 di Port Moresby, Papua New Guinea. Kehadiran 20 ketua negara anggota APEC itu disambut Perdana Menteri Tuan Rumah Peter O'Neill yang juga pengerusi persidangan kali ini. Mereka kemudian meneruskan sesi pemukiman yang berlangsung hampir 2 jam di APEC House. Sesi hari kedua ini dijangka memuktamadkan semua ketetapan yang dicapai dalam sidang berkenaan dan dijadikan panduan untuk negara anggota bagi tempoh tahun akan datang. Ketua-ketua negara APEC itu kemudian diraikan dalam majlis makan tengah hari. Pada sebelah petang, Tun Dr. Mahathir dijadual mengunjungi Masjid Hohola yang juga pusat ibadat tunggal umat Islam di Papua New Guinea sebelum kembali ke tanah air. Bertemu kembali. Hari kedua Karnival Jelajah 360 Smart Selangor yang menjadi platform kerajaan negeri memperkenalkan produk inisiatif peduli rakyat terus mendapat sambutan hangat. Pelbagai lapisan masyarakat mengambil peluang inisiatif melalui karnival yang dikelolakan Universiti Selangor UNISEL itu untuk mengetahui dengan lebih dekat lagi apa manfaat yang boleh diterima mereka. Dan bagi mendapatkan perincian mengenai karnival berkenaan, kita bersama dengan di tapak jelajah yang diadakan di Batang Kali Hulu Selangor bersama dengan wartawan kami Salina Zakaria.
Baiklah, terima kasih Azaria. Sudah pastinya Carnival Smart Selangor yang kali ini berada di Batang. Kali ini begitu meriah sekali dan kalau anda dapat lihat, saya pegang bola ni. Ni bola bukan sebarang bola. Ini kalau anda nak bermain dengan bola ni, anda kena quiz. Allah. Tak masuk pula. Kalau bola tu masuk, anda kena jawab beberapa soalan kuis dan yang paling penting sekali anda akan dapat hadiah-hadiah percuma yang akan diberikan. Kau dapat tengok kat belakang saya ni ada banyak hadiah percuma. Jadi kalau takkanlah anda tak nak hadiah kan. Jadi kalau nak hadiah sila datang ke Carnival Smart Selangor ni. Okeylah, jika anda penonton di rumah tertanya-tanya Salina ni berada di mana? Okey, saya berada di Carnival Smart Selangor seperti yang dikatakan oleh rakan tugas saya tadi dan ini merupakan jelajah di lokasi yang kedua dan sebelum ini berada di Pantai Remis dan akan datang nanti iaitu pada Disember nanti akan diadakan pula di Pantai Morib. Dan saya begitu bertuah sekali hari ini kerana saya ditemani oleh Presiden dan juga Naib Chancellor Universiti Selangor, Profesor Datuk Dr. Rizwan Osman. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan Buletin 130. Okey, kenapa agaknya saya berada di bus ni? Okey, kita nak ceritakanlah mengenai apa yang dilakukan oleh Universiti Selangor sendiri selaku kita boleh katakan menganjurkan program Carnival ini. Bagaimana Datuk, saya dimaklumkan bahawa lebih daripada 10,000 pengunjung sebenarnya telah menghadiri Carnival ni dan bagaimana Datuk melihat kepada jangkaan pengunjung yang ramai ini? Yang pertamanya saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada MBI kerana memberikan kepercayaan kepada UNICEF untuk bersama-sama menganjurkan program yang saya anggap cukup berjaya pada hari ini dan juga semalam. Dan bagi UNICEF, ini merupakan peluang untuk membolehkan kita menjelaskan kepada masyarakat tentang tawaran-tawaran diberikan kepada pengunjung, khususnya bagi pelajar-pelajar lepasan SPM yang berminat untuk belajar. Kerana kita menawarkan beberapa insentif seperti rebate dan juga memberikan mereka peluang untuk memahami apakah program yang kita tawarkan. Sebagai contoh, kalau mereka mendaftar pada hari ini ataupun semalam, mereka diberikan pengecualian 30% yuran pendaftaran. Dan ini merupakan satu galakan kepada mereka yang berminat untuk meneruskan pengajian. Okey, Datuk, saya nak bertanya sikit berkaitan dengan pendidikan percuma lah. Okey, jika saya sendiri sebagai seorang pengunjung, saya sebenarnya hendak tahu apakah agaknya pendidikan percuma yang diberikan oleh UNICEF ini. Walaupun terdapat rebate, saya rasa mungkin ramai di luar sana tertanya-tanya bagaimana agaknya untuk mendapatkan manfaat yang begitu besar sekali ditawarkan oleh pihak UNICEF. Sejak tahun lepas, kita telah menawarkan yuran percuma bagi mereka yang ingin membuat program asasi. Bagi mereka yang membuat program non-sains atau bukan sains, mereka diberikan yuran percuma. Tetapi bagi mereka yang membuat program yang berkaitan dengan sains, teknologi, komputer dan sebagainya, mereka diberikan yuran percuma, asrama percuma dan duit saku sebanyak RM500. Dan ini merupakan suatu insentif kepada mereka yang tidak berpeluang memasuki IPTA ataupun sebagainya untuk melanjutkan pengajian di UNICEF. Okay, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian itu tadi. Saya tahu walaupun sedikit ringkas, tapi sebenarnya kalau anda ingin mengetahui apakah agaknya yang ditawarkan lagi di bus UNICEF ini dan apakah agaknya tarikan di Carnival Smart Selangor ini, jangan lupa untuk terus datang. Kalau anda berada berdekatan di sini, boleh datang malam ini sebab apa? Malam ini ada kunjungan ramai artis-artis yang terkenal tanah air. Kalau nak tahu nanti kan kalau saya bocor anda tak nak datang pula. Jadi datang ke Carnival di Batang kali ini dan rasai sendiri kemeriahan di sini. Okeylah, itu saja yang dapat saya kongsikan. Jangan lupa bagi anda yang berada di sekitar Pantai Morib boleh datang di lokasi seterusnya di Carnival Smart Selangor ini. Saya Salina Zakaria. Kita kembali semula kepada Azaria di Sri Pentas. Assalamualaikum. Terima kasih Salina melaporkan dari Batang Kali Hulu, Selangor. Baik, seterusnya lebih 30,000 penyokong menghadiri Himpunan Perpaduan Ummah yang mempertemukan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidin dan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Program yang bermula jam 9 malam tadi berlangsung aman di dataran Kampung Gajah, Pasir Salak, Perak. Himpunan julung kalinya diadakan itu antara lain bertujuan membantah ratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum (ICED). Hadir sama pada himpunan itu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO yang juga Ketua UMNO bahagian Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria, Pengerusi UMNO Perak, Datuk Saarani Muhammad dan pimpinan UMNO dan PAS lain. Kemuncak himpunan adalah ucapan dua pemimpin iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid
Zahid Hamidi diikuti Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Beliau mengambil peluang itu untuk memohon maaf kerana selama 22 tahun beliau dan ahli UMNO diajar untuk membenci parti lain, khususnya PAS. Datuk Seri Ahmad Zahid mengakui kekalahan pada pilihan raya lalu ada hikmah dan kini membawa penyatuan umat Islam. Himpunan diakhiri dengan bacaan doa oleh Datuk Seri Abdul Hadi. Seramai 52 orang termasuk 8 wanita dan remaja perempuan 13 tahun ditahan dalam operasi sarang khas oleh JSJN Kota Kinabalu selama 3 hari sejak Khamis lalu. Serbuan dijalankan di 12 lokasi sekitar Kota Kinabalu. Operasi bersepadu yang diketuai oleh Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Majinji, turut dibantu oleh anggota JSJN IPK Sabah dan Pasukan Gerakan AM PGA. Seawal muda 13 tahun sudah jadi penagih dada. Jadi operasi yang berterusan ini kita buat adalah untuk mengenal pasti mana-mana tempat kawasan-kawasan yang kita anggap negatif di mana pengedaran atau kegiatan dada berlaku, dan kita telah kenal pasti insya-Allah dalam tempoh terdekat kita akan berusaha secara berterusan untuk membasmi kegiatan dada. Seramai 107 orang diperiksa sepanjang tempoh operasi. 52 individu ditangkap atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Mereka termasuk 13 pendatang asing tanpa izin parti yang turut ditahan di bawah Seksyen 6-1 Akta Immigration. Semua yang ditahan berusia antara 13 hingga 60 tahun. Polis turut merampas 73.4 gram dada jenis syabu dianggarkan bernilai RM11,000. Semua suspek direman dan ditahan di lokap berpusat kontingen Sabah sebelum didakwa di mahkamah. Dengan kutipan hampir RM1 juta dalam tempoh 10 hari tayangan, 7 bukan sahaja mendapat perhatian di dalam negara, malah pengikut genre seram di Slovakia turut memberikan sokongan. Di atas permintaan ramai, 7 juga sedang ditayangkan di Singapura. Karya arahan Raja Mukris Raja Ahmad Kamarudin itu mula ditayangkan 8 November lalu. 7 dibintangi Johanna Sari, Christina Suzanne, Marsha, Pekin Ibrahim, Riz Amin dan Faizal Hussein. Kita ke berita dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tiba di California bagi melawat kawasan yang terjejas akibat kebakaran hutan yang disifatkan paling buruk dalam sejarah. Kebakaran dikenali sebagai Camp Fire di utara California meragut 71 nyawa setakat ini, manakala lebih 1,000 mangsa masih hilang. Bercakap kepada media di Bandar Paradise, Trump mengulangi dakwaannya bahawa pengurusan hutan yang tidak baik oleh kerajaan tempatan menjadi punca bencana itu. Well, we'll be looking at everything. I mean, it is land management and it's forest management really is what you mean. But we're going to be looking at every factor and we're going to get to the bottom of it. And I think we can do it fairly quickly. Selain kebakaran Camp Fire, pihak berkuasa juga berusaha memadam beberapa kebakaran utama lain, antaranya Woolsey Fire. Dalam sidang media sama, Trump turut mengulas kes pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi. Katanya Washington belum membuat sebarang rumusan akhir berhubung dalang sebenar yang terbabit dengan kematian Khashoggi. Trump sekaligus mengetepikan laporan penilaian agensi perisikan pusat CIA sebelum ini yang menyatakan putera mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengarahkan pembunuhan itu. Menurut Trump, laporan itu didedahkan terlalu awal, iaitu ketika pihak berkuasa Amerika Syarikat masih meneliti kes berkenaan dari segala aspek. Katanya laporan akhir dijangka diperolehi selewat-lewatnya Selasa ini. Sekurang-kurangnya 40 orang, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak dilaporkan maut dalam serangan udara oleh tentera Pakatan diketuai Amerika Syarikat di wilayah terakhir dikuasai militan Daesh di Syria. Serangan menyasarkan wilayah bukan berhampiran Hajin di timur Sungai Furat. Laporan jumlah mangsa korban itu disahkan oleh agensi tempatan Syria.
Kecemerlangan pemain remaja negara terselah pada separuh akhir kejohanan badminton remaja dunia 2018 Kanada awal pagi tadi. Harapan Malaysia untuk merangkul gelaran juara kini terletak di tangan bekas juara Goh Jin Wei dan gandingan beregu wanita Perlitan dan Toh Yi Wei. Jin Wei yang juga pemain perseorangan wanita negara melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan pemain Cina Wang Jiyi 21-9, 21-13. Juara 2015 itu akan bertemu pemain Jepun Kodai Naraoka di pentas akhir. Turut cemerlang beregu wanita negara Perlitan Toh Yi Wei. Mereka menewaskan beregu dari Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Ribka Sugiarto 21-19, 21-19. Namun menanti mereka di perlawanan akhir nanti pilihan pertama dari China Liu Juanjuan dan Jia Yuting. Mengakhiri Buletin 1.30, saksikan pameran seni reka bentuk dan binaan di Dubai, Emiria Arab Bersatu. Saya Azaria Tagaya, salam hormat dan Assalamualaikum.